Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton semua. Pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-haqqu bil nizam, sayaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tanpa sistem akan ditewaskan oleh kebatilan yang bersistem. Sayyidina Ali nak ajar kita, mengurus mestilah bermunazamah, bukan huru-hara, kerana dibimbangi akan ditewaskan oleh kebatilan yang mempunyai perancangan yang rapi. Dan di Malaysia, khususnya di wilayah, kita diiktiraf sebagai antara negeri yang mengurus zakat dengan cukup baik dan terurus dan sistematik. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan orang penting di dalam MAWIB. Bukannya pegawai biasa-biasa, tapi kita datangkan terus Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Datuk Muhammad Nizam Yahya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Datuk, saya tak nak melengahkan masa. Saya ada terbaca di social media MAWIB tentang uzlah, di mana uzlah ni antaranya dibincangkan tentang perancangan 5 tahun. Apa itu uzlah dan kenapa penting sangat uzlah ni? Okey, terima kasih Min. Satu soalan yang sangat baik kepada saya. Uzlah ni memang kalau kita ikut dalam bahasa yang biasa orang duk sebut retreat. Ya, retreat. Kan? Jadi uzlah ahli MAWIB ni memang kita biasa satu kerangka ataupun satu agenda yang memang kita setiap tahun kita buat. Kita akan kumpulkan ahli-ahli MAWIB, pembuat dasar dan juga pengurusan MAWIB serta pengurusan anak-anak syarikat MAWIB. Kita akan semua terlibat ya? Semua terlibat. Kita akan berkampung bukan dalam 3 hari 2 malam gitu. Dan kita membincangkan bagaimana hala tuju MAWIB. Dan biasanya agenda kita akan bermula dengan pencapaian kita pada tahun sebelum. Biasanya uzlah ni akan dibuat pada awal tahun. Jadi kita akan bentangkan segala pencapaian kita. Masa tu buat SWOT analisis semua lah. SWOT analisis, kita tengok apa pencapaian kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita dan sebagainya. Dan di samping itulah kita menilai sejauh mana keberkesanan agihan-agihan melalui duit zakat yang dikutip oleh Pusat Pengurutan Zakat MAWIB ataupun PPZ MAWIB. Dan selain daripada itu, di dalam uzlah kali ini sedikit kelainannya ialah kita membentangkan juga perancangan pelan strategik MAWIB 5 tahun 2026-2030. Yang perancangan 5 tahun sebelum ini telah pun berakhir pada tahun 2025. So, perancangan pelan strategik ini sangat penting untuk kita melihat sejauh mana MAWIB boleh ke depan dalam tempoh 5 tahun. Sudah pasti Amin, dalam tempoh 5 tahun ini pelbagai cabaran yang mendatang. Keadaan geopolitik sekarang ni Asia Barat betul-betul membuka minda kita. Dan apa yang kita belajar yang sebelum ni, COVID betul. Betapa kita melihat suasana ekonomi yang begitu mendesak. Dan kena sentiasa bersedia. Betul. Itu sebab penting pelan strategik MAWIB ini kita bina dan kita bangunkan supaya kita boleh lihat apa lagi keperluan pada masa yang akan datang supaya keperluan MAWIB ini dan skim-skim bantuan yang ditawarkan oleh MAWIB sama ada melalui zakat ataupun wakaf kekal relevan dengan keperluan semasa dan juga keperluan kepada asnaf itu sendiri, insya-Allah. Saya suka bila ada retreat, maknanya MAWIB sangat menitik berat dan cakna soal pengurusan tata kelola yang strategik. Okey, Datuk, mungkin soalan ni macam bias, tapi saya minta Datuk jawab dengan jujur dan ikhlas dan tulus dan mulus. Berapa rating Datuk bagi kepada pencapaian MAWIB dan juga anak-anak buah dalam MAWIB untuk sebelum ini dan kenapa? Min, bila Amin tanya soalan yang begitu, bias berat sebelah dan sebagainya lah. Secara jujur, kalau saya nak bagi 10/10, itu adalah agak mustahil. Sebab itu hampir kepada kesempurnaan. Sedangkan kesempurnaan itu adalah sifat untuk Allah. Tetapi dalam apa yang kita nilai dan apa yang kita lihat, pencapaian sebelum MAWIB terima pelbagai anugerah, pelbagai pencapaian yang hebat telah MAWIB terima dan sebagainya. Ini menunjukkan komitmen yang jitu di kalangan pegawai-pegawai saya. Betapa mereka bekerja kuat, tanpa mengira masa, tanpa mengira tenaga untuk memastikan setiap sen wang ringgit yang dibayar sama ada dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk wakaf betul-betul menepati kehendak maqasid syariah itu. Betul-betul memenuhi keperluan asnaf dalam kota metropolitan yang begitu besar begini. Bila kita sebut
Majlis Agama Islam Wilayah Kesuan ni sudah pasti dia Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan. So dekat situ menunjukkan bahawa kemiskinan bandar. Jadi apabila pencapaian itu kita lihat, sebelum ni kalau boleh saya kongsikan, untuk tahun 2025, Mawib telah mengagihkan 1.2 bilion. Bilion tu bukan million. Bukan million, bilion. Wow. Satu angka yang sangat besar. Jadi kalau saya nak letakkan 10 per 10 untuk anak buah saya agak mustahil. Tapi biar pencapaian itu menjadi satu cerita. Menjadi satu cerita dan bukti bahawa komitmen pegawai-pegawai Mawib dalam berusaha untuk membantu golongan asnaf memang sangat yang terbaiklah pada saya. Sungguh apa tu? kita lihatlah bagaimana kan usaha-usaha yang telah kita jalankan tu melalui penceritaan dalam media sosial, media cetak, media elektronik sebagai bukti. Kalau saya kata 8 per 10, Datuk rasa adil? Saya bagi sikit lagi. 8.5 per 10. 9 per 10. Nampak tersenyum para pegawai Mawib di sana. Kita bagi dia senyum lagi. Teruskan menonton dari kacamata CEO Mawib. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Jika kita lihat di kalangan netizen sentiasa membincangkan soal zakat, ke mana dia pergi, dan kita bimbang kalau berlaku dipanggil krisis kepercayaan. Dan saya yakin dan percaya Mawib mereka tak pernah duduk diam. Saya pernah pun berkolaborasi dengan PPZ Mawib ni, mereka tak pernah rehat. Dan saya menjadi saksi sendiri di atas kerja keras mereka. Datuk, kita sambung lagi bersembang tentang pengurusan zakat dan juga wakaf ni. Sebab bila bercakap soal sistematik, itu satu hal. Tapi by the end of the day, kita nak biar sampai kepada golongan sasar. Golongan asnaf. Pada waktu yang sama, sesuai dengan perkembangan zaman, kena ada inovasi. Takkanlah 20 tahun PPZ bila pengagihan tu sama je. Bagaimana Datuk melihat inovasi yang telah dibawa dalam bidang pengurusan zakat dan ke mana hala tuju selepas ini pula? Okey, terima kasih Min. Bila kita bercakap dan membicarakan soal inovasi, soal sistem, soal way forward ke hadapan tentang pengurusan zakat itu sendiri, saya nak ceritakan tentang bahawa zakat itu sebenarnya dia sebagai intervensi awal. Untuk bantuan dapat segera dihulurkan. Dan wakaf itu dia lebih kepada bentuk pembangunan aset dan jangka panjang ke hadapan. Kita gabung jalinkan zakat dengan wakaf ini sebenarnya. Pencapaian seperti mana yang saya nyatakan tadi, pencapaian 2025 sebagai bukti bagaimana kita sentiasa menambah baik sistem yang ada itu supaya dia kekal relevan dengan keperluan semasa, di samping kita terapkan nilai integriti. Ke depan kita bukan sekadar untuk nak bagi bantuan semata-mata, tetapi kita nak melihat bagaimana bantuan-bantuan yang Mawib hulurkan itu betul-betul sampai pada orang yang tepat, pada masa yang tepat dan betul-betul dinikmati dan dihayati. Kita nak tengok dia bukan sekadar output. Kita nak cakap soal outcome. Berapa nilai ringgit yang kita belanjakan itu betul-betul sampai dan memberi manfaat. Kita bukan sekadar pergi, habis, selesai. Habis selesai. Just kita sediakan makan atas meja, makan, kenyang, masuk toilet, buang air, selesai. Bukan begitu. Sebab zakat ni pensyariatan dia ialah untuk pembasmian kemiskinan itu dan menggalakkan bagaimana kita boleh bina asnaf-asnaf yang ada ini supaya akhirnya mereka tidak bergantung kepada zakat semata-mata. Dan mereka pula bayar zakat. Betul, satu ketika nanti. Cuma pada masa ini kita tidaklah meletakkan sebegitu harapan yang besar. Kan? Yang penting mereka boleh hidup dengan sejahtera, mengamalkan dan menghayati Islam dengan sesungguhnya. Beribadah dengan senang. Betul, itu yang terlebih penting. Tetapi ialah memang kita target pun dan kita bermatlamatkan supaya asnaf ini nanti dia akan jadi pembayar zakat. Tetapi macam saya cakapkan Amin, 80% penerima bantuan-bantuan keuangan bulanan Mawib adalah orang-orang tua. Bedridden yang kita tak boleh nak build up pun.
Kan? Jadi itu dalam sesi yang akan datang saya akan bicarakan bagaimana Mawib berperanan untuk bangunkan generasi yang kedua. Tetapi dalam konteks apa yang Amin cakapkan tadi, kita daripada semasa ke semasa sentiasa untuk meneguhkan, memperkukuhkan, memperkasakan sistem yang ada ini. Tapi sistem yang baik pun Min, kalau manusia yang menggerakkan itu tak punya nilai integriti, tidak mempunyai nilai adab akhlaknya, sistem yang baik pun sia-sia juga. Dia kombinasi sistem dan manusia. Cakap pasal manusia, Datuk, macam mana Datuk sentiasa pastikan mereka sentiasa membara? Sebab saya tengok kadang-kadang ada di kalangan mereka, bukan kadang-kadang, pada kebanyakan waktunya tak ada hujung minggu pun. Kerja. Macam mana Datuk memberikan mereka sentiasa membara bekerja? Terima kasih, Min. Sebagai seorang ketua, kita kena menggerakkan tim kita. By example, melalui contoh tauladan kita. Saya selalu menggerakkan pegawai saya, dia bukan sekadar bekerja untuk menambah pendapatan, tetapi apa yang lebih pentingnya ialah amanah yang besar itu dan tanggungjawab yang semakin berat. Setiap sen yang dibayar melalui zakat ini tadi dan wakaf bukan suka-suka. Sebab orang yang bayar zakat selain daripada nak menunaikan rukun Islam itu, tetapi daripada kesedaran untuk melihat supaya asnaf ini dapat pembelaan yang sebenar. Dia bukan semata-mata nak mengelakkan pembayaran teks, pembayaran cukai. Pengecualian cukai kan? Bukan itu sebabnya, tapi lebih kepada bagaimana zakat ataupun bagaimana rezeki yang Allah beri itu dapat dikongsikan bersama. Itu sebab di Mawib, saya menerapkan yang pertama ialah nilai-nilai integriti dan yang keduanya konsep keluarga Mawib itu sendiri. Saya tak nak mereka bergerak secara silo. Bahagian ni dia buat bahagian dia, kerja dia. Bahagian ni buat kerja. Tak, saya nak saya nak kita bekerja dalam suasana satu keluarga. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Sebab akhirnya matlamat itu nanti untuk asnaf. Bekerja bukan untuk kepentingan diri, tapi kita bekerja bagaimana kita boleh merealisasikan maqasid syariah itu, zakat itu, pensyariatan zakat itu, pensyariatan wakaf itu betul-betul dapat dinikmati oleh golongan asnaf. Itu sebab kerja tak perlu berkira. Saya melihat benda ni satu benda yang sangat penting, Min. Amanah yang semakin membesar, tanggungjawab yang semakin berat itu. Macam saya cakap tadi, kalau 5 tahun yang dulu, Min, transaksi Mawib lebih kurang dalam 800 juta je, Min. Sekarang ni tahun 2026, untuk saya kongsikan dengan Amin dan juga masyarakat di luar sana, bajet Mawib pada tahun 2026 1.6 bilion. Mengalahkan sebuah negeri punya bajet tahunan. Itu hebatnya Mawib. Okey, Datuk, nanti ada satu saya nak tanya, nama dia Moja. Dan saya yakin Datuk sebut tadi bekerja bukan kerana gaji tapi kerana ibadah. Kita berehat seketika pada penonton. Teruskan bersama di dalam dari kacamata CEO Mawib. Kembali kita dalam dari kacamata CEO Mawib. Seringkali orang bertanya, okey 1.2 bilion dah habis, dah diagihkan. Okey, diagihkan kat siapa? Bila? Dan ada juga kata, masih ada lagi yang terlepas pandang, bagaimana orang nak bagi report. Para penonton, jom kita saksikan satu playback berkaitan dengan satu aplikasi nama dia Moja. Apa itu Moja? Kita saksikan. Okey, kami menerima satu aduan awam melalui aplikasi mobile jejak asnaf Moja, yang mana terdapat satu keluarga yang sedang diuji kesusahan dan perlu kepada perhatian Mawib. Sekarang kami akan bergerak ke rumah asnaf tersebut untuk kami lihat apa yang Mawib boleh bantu. Saya Muhammad Yusni bin Razak. Hidup saya mungkin tertekan sikit lah. Pasal kalau zaman lah hidup, saya pun ada sakit kronik. Perempuan saya pun ada sakit kronik. Dia ada tinggi, kencing manis. Saya ada hepatitis C. Setakat ni terima bantuan daripada Mawib, 3 bantuan. Iaitu sewa bilik, bulanan dan bus.
300 beli barang di Maidin. Dan terima kasih Mawib. Yang mana biliknya sewanya hampir RM700 sebulan. Jadi insya-Allah Mawib akan cuba lihat dan cuba bantu dari segi sewa bulanan Pakcik Yusni. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah dan perasaan gembira tu dah tentu ada. Pasal kami ada tempat berlindung daripada hujan panas. Perlahan saya pun kena pergi kerja-kerja yang ringan-ringan lah, yang mampu saya buat. Bagi mereka yang di luar sana, sekiranya ada maklumat, jangan bertangguh dan segera laporkan kepada kami. InsyaAllah kami akan menyantuni mereka dalam kadar yang segera. Mawib sentiasa ada. Okey Datuk, menarik tentang Moja ni. Di era digital ni, tiba-tiba muncul Moja. Kan? Bagaimana Moja membantu tata kelola, pengurusan, pengagihan zakat di bawah Mawib? Kenapa penting dan perlu sangat? Min, sebelum saya menjelaskan apa itu Moja, saya bawa sejarah sedikit. Okey. Pada peringkat awal sebelum Moja ini dibangunkan, Moja ini adalah satu aplikasi mobile jejak asnaf. Okey. Tetapi sebelum apps ini kita bangunkan, isu bagaimana masyarakat boleh berkongsi dengan Mawib tentang maklumat ada asnaf yang belum dapat bantuan. Jadi melalui call dan sebagainya. Tapi Kuala Lumpur ni, satu bandar metropolitan yang besar ini, kadang-kadang benda tu depan mata tapi nak sampai tu. Oh, satu hal pula. Satu hal. Jadi dan saya dulu pun masa saya pengurus Baitul Mal lah, Min. Sebelum naik jawatan yang ada pada hari ini. Saya pengurus Baitul Mal. Dan saya bekerja bersama dengan pelbagai. Saya turun sama. Tapi isunya ialah, apabila orang ramai, masyarakat di luar sana berkongsi info tentang ada asnaf yang belum dapat bantuan, bila kami pergi, kita tak dapat jumpa. Bila kami pergi, salah alamat dan sebagainya. Jadi itu yang kita fikir, kita berbincang. Nak call balik, susah dah. Susah dah. Jadi bagaimana kita boleh permudahkan urusan ni? Bagaimana kita boleh bagi ruang kepada masyarakat berkongsi info tentang asnaf yang masih lagi tercicir daripada mendapat bantuan Mawib. Itu sebab kita bangunkan satu aplikasi yang kita namakan Moja ataupun Mobile Jejak Asnaf. Di dalam Moja ini, di dalam apps ini, dia ada GPS-nya, ada maklumatnya dan location sebagainya. kat mana terus ya? Location. So makna dia memang confirm tak sesat. Kita akan terus jumpa. Jadi kita bangunkan ini ialah bagaimana kita bagi ruang kepada masyarakat di luar sana itu bekerjasama dengan Mawib untuk bantu golongan asnaf yang masih lagi tercicir namanya daripada mendapat bantuan zakat. Itu kita permudahkan insya-Allah. Dan dengan Moja ni maknanya dia boleh akses kepada orang awam lah. Dia boleh akses pada orang awam. Boleh download. Boleh download. Pertama kena download lah. Kena download lah. Bila dah download, so bila kata dia jumpa satu orang asnaf yang masih belum dapat bantuan ni kan. So dia masukkan maklumat tu apa semua, termasuk GPS dia tu lah. Okey. So nanti benda tu akan sampai kepada skuad jejak asnaf Mawib. So dalam tempoh 48 jam, skuad akan terus turun. Ataupun dalam tempoh yang paling singkat pun, on the spot, kalau kata kita tengok dekat situ kategori memang segera, so kita akan skuad ataupun tim skuad jejak asnaf ni akan terus turun menyantuni asnaf yang dimaksudkan itu. So insya-Allah dia tak akan ambil masa yang panjang. Maksimum 48 jam kalau boleh secepat mungkin. Kalau boleh secepat mungkin. Baik tu. Kita banyak berbincang tadi daripada uzlah kepada macam-macam program dari segi Moja, motivasi untuk pekerja. Apa kata-kata akhir Datuk untuk episod ini sebelum kita berhenti dan kita sambung pada episod akan datang? Min, harapan saya, pengurusan zakat ini memerlukan nilai integriti, nilai adab, menjaga amanah, melaksanakan tanggungjawab sebaik yang mungkin. Dia bukan terhenti kepada pegawai-pegawai Mawib saja. Perlu ada kerjasama bersama dengan masyarakat di luar sana. So that's why, itu sebabnya kenapa kita bangunkan Moja ni tadi ni. Supaya kita bagi peluang masyarakat untuk terus bersama dengan Mawib. Hanya dengan sokongan masyarakat, agensi kerajaan, agensi swasta dan Mawib sendiri, kalau kita boleh gabung jalinkan semua peranan ini secara bersama. Sebab akhirnya nanti matlamat itu adalah untuk asnaf. Bukan untuk Mawib.
Bukan untuk masyarakat di luar sana, untuk asnaf itu sendiri. Akhirnya kita nakkan maqasid syariah itu betul-betul pembasiman kemiskinan itu. Syariatnya itu tentang kewajipan berzakat itu betul-betul kita dapat nikmati. Akhirnya secara tak langsung kita dapat memperkasakan sistem pengurusan zakat dan wakaf itu bukan terhenti di wilayah persekutuan semata-mata tetapi di Malaysia secara umumnya. Masya-Allah. Datuk, terima kasih banyak di atas banyak pencerahan untuk episod kali ini. Ada banyak lagi saya nak tanya, tapi kita bawa bertenang. InsyaAllah kita akan sambung pada episod akan datang. Dan para penonton, semoga dengan episod ini menampakkan dan membuka pintu hati kita bahawa zakat di wilayah persekutuan tidak disia-siakan, dia memang sampai, malah diurus dengan telus dan penuh integriti. Sebagaimana saya sebut di awal tadi, al-haqqu bilan nizam, sayaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak bersistem akan ditewaskan oleh kebatilan yang bersistem. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.